Bertemu kembali dalam cerita. Jika tadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam UPM, kita membincangkan mengenai pemberian dos pekala kedua dan beberapa perkara lain yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Ketika ini saya nak alihkan tumpuan anda, kita nak bersama dengan rakan setugas yang ada membuat liputan mengenai, kalau anda dapat lihat di astrawani.com, mengenai artikel yang ditulis oleh beliau di sini, Ramadan yang hiba, Aidilfitri yang suram buat penduduk kampung Sungai Baru. Saya bacakan sedikit untuk anda. Ini kerana kalau anda baca sikit kat situ, saya terus langkau ke peringkat keempat kerana Ridauddin akan kongsikan bersama dengan anda selepas nanti. Difahamkan penduduk diarah mengosongkan rumah selepas borangkir dikeluarkan Pejabat Tanah dan Galian PTG pada 22 Mac lalu. Dan suasana di kampung tersebut sunyi, apa yang ditulis oleh Ridauddin pada 10 hari bulan yang lepas. Tidak tahulah, mungkin kerana bulan Ramadan atau penduduk kini hanya menghitung hari untuk meninggalkan rumah yang sudah lama mereka duduki. Dan Ridauddin sudah bersedia ketika ini. Mungkin Ridauddin boleh kongsikan bersama dengan penonton Astrawani. Ridauddin, saya faham Ridauddin baru balik dari lokasi pada 11 pagi tadi. Mungkin Ridauddin boleh kongsikan yang terkini kepada penduduk Astrawani. Mungkin bagi mereka yang tidak pernah tahu mengenai isu ini, apa sebenarnya yang berlaku kepada penduduk di kampung Sungai Baru ini, Ridauddin. Baik, terima kasih Syaf. Apa yang berlaku pada pagi tadi saya akan bawa selepas ini. Sebenarnya saya mulakan daripada awal tinjauan saya pada 10 hari bulan baru-baru ini, di mana saya pergi ke kampung Sungai Baru di Kampung Baru. Jadi kepada anda yang mungkin tidak tahu di manakah sebenarnya lokasi kampung Sungai Baru ini, kalau anda berada di Kampung Baru dan kemudian anda melalui di pintu gerbang tersebut, anda boleh lihat ada macam-macam kedai di kiri dan kanan anda. Ada yang jual nasi lemak, di sebelah kanan juga ada jual nasi kerabu dan sebagainya. Anda terus sahaja dan akan ada laluan kiri dan ke kanan. Anda ambil kanan dan terus ke dalam itu akan ada LRT Kampung Baru. Di depan sanalah sebenarnya di mana di situlah kampung Sungai Baru. Kerana kalau mungkin anda biasa dengan kawasan itu, akan ada beberapa flat lama di kawasan itu. Itulah dia flat yang akan dibangunkan, di mana akan dibina satu kondominium, mungkin lebih sebenarnya, yang boleh menempatkan sehingga 1000 buah rumah untuk satu kondominium untuk membangunkan di kawasan kampung Sungai Baru itu. Dia berbeza sedikit berbanding dengan Kampung Baru yang kalau diikutkan tanah-tanah lot tersebut agak jauh lebih di belakang. Namun kampung Sungai Baru ini di tepi itulah, di tepi kawasan tersebut, melibatkan flat dan juga beberapa rumah teres. Jadi perkara pertama yang saya pergi sebenarnya, seperti yang anda tahu, sebenarnya isu ini tular dalam media sosial apabila penduduk difahamkan menerima surat. Tarikh surat 22 Mac tapi mereka terima pada 1 April, hanya 2 hari sebelum Ramadan. Jadi bayangkan ketika umat Islam sedang sibuk meraihkan kedatangan Ramadan, kalau kita tahu tahun ini pun SOP-nya sudah semakin berkurang. Jadi ramai yang bersemangat untuk Ramadan, ramai juga bersemangat untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Jadi mereka diberikan satu tamparan yang agak hebat apabila menerima notis daripada PTG untuk mengosongkan rumah. Tidak diberikan tarikh dan sebagainya, namun itu sebenarnya memberikan satu beban dan juga tamparan yang cukup hebat buat mereka, kerana mereka tidak pernah menjangkakan pun akan menerima surat sebegitu. Kerana kalau diikutkan berdasarkan pertemuan bual saya bersama dengan penduduk kampung, isu ini sebenarnya bermula pada 2016 apabila pemaju menawarkan untuk membeli tanah dan juga pengambilan tanah di sana untuk melakukan pembangunan dan sebagainya, dan sehingga kinilah berlanjutan sudah pun 6 tahun, nampaknya masih lagi belum selesai. Dan apabila mereka menerima notis untuk keluar dan sebagainya, untuk berpindah dan sebagainya, ini sebenarnya mencetus satu rasa yang kurang enak yang menyebabkan netizen, sebenarnya warganet banyak memberikan komen-komen, banyak sebenarnya komen-komen, ada yang negatif, ada yang positif dan sebagainya. Jadi sebab itulah Astrawani datang untuk mendengar sendiri keluhan daripada penduduk, dan mereka juga mengatakan bahawa ya, mereka ada menerima pampasan dan sebagainya, namun pampasan itu 200,000 tidaklah cukup untuk membeli rumah di sekitar Kuala Lumpur. Kalau boleh mereka inginkan lebih, kerana mereka mahukan rumah di sekitar Kuala Lumpur dan berhampiran dengan kawasan itu juga. Jadi itu antara perkara-perkara yang dibawakan kepada saya. Ada juga yang mengaku bahawa sudah tinggal sejak dari kecil, sebenarnya sudah pun nampak pembangunan Kampung Baru daripada tiada apa sehinggalah sampai sekarang. Malah mungkin saya boleh kongsikan, ada penduduk lama yang berceritakan bahawa di sana sebenarnya Kampung Baru itu sebenarnya dulu ada sungai, kemudian dialihkan sungai tersebut ke dalam terowong dan sebagainya, barulah tidak berlaku banjir besar di kawasan itu. Jadi bayangkan betapa lamanya mereka duduk di situ. Jadi itu nama Kampung Sungai Baru. Sebenarnya saya tanya juga kat mana sungainya, tak nampak sungai pun. Mereka kata dah dipindahkan ke bawah dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahawa betapa lamanya penduduk-penduduk situ duduk dan situ, dan itulah mungkin menyebabkan mereka enggan ataupun berat hati untuk berpindah, kerana kalau dia kecil sudah duduk di situ, jadi apabila diarahkan untuk berpindah, sudah pasti ia memberikan satu situasi ataupun keadaan yang tidak menggembirakan buat mereka, Syaf.
Baik, Ridauddin ada sebut tadi penduduk diarah mengosongkan rumah selepas borangkir dikeluarkan Pejabat Tanah dan Galian PTG dikeluarkan pada 22 Mac lalu. Jadi mungkin boleh ada yang mungkin saya terlepas pandang tadi, Ridauddin mungkin boleh sebutkan semula bila tarikh yang mereka diarah untuk keluar dan apa perancangan mereka selepas ini. Mungkin ada yang sudah dikongsikan kepada Ridauddin sendiri dan apa tindakan daripada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sendiri, Ridauddin. Baik, sebenarnya Syaf, ada beberapa kisah sebenarnya. Ada saya bertemu dengan Encik Anwar Ahmad. Dia mengatakan bahawa kalau dengan papasan yang diberikan dia tidak akan keluar. Kalau boleh dia nak minta lebih baru dia akan keluar. Dia tak ada masalah untuk keluar. Ada juga yang saya bertemu sudah bersiap-siap berkemas rumah untuk keluar. Ada yang satu lagi saya temu memang dia tidak tahu nak ke mana. Kalau kata dia diarahkan keluar, ke mana dia nak pergi. Malah dia juga sempat, ini tidak direkodkan, sempat juga berkata kepada saya dia risau kalau dia pun akan jadi gelandangan kerana dia ada rumah dan sebagainya. Dia hanya berdua bersama dengan isteri. Sudah pasti itu memberikan satu cabaran yang sangat besar buat dia dan isteri kerana dia pun tidak begitu sihat, isteri juga begitu. Jadi itulah antara sebenarnya ada beberapa yang saya temui tidak tahu pun apa yang akan berlaku pada masa depan. Nak cari rumah pun takut tak sempat. Jadi mereka mengharapkan kalau boleh biarlah ada 6 bulan ataupun setahun untuk sekurang-kurangnya dengan pampasan yang ada itu mereka boleh ada masa untuk mencari rumah baharu dan sebagainya. Namun berdasarkan tarikh dalam notis tersebut sebenarnya tidak pun ditunjukkan tarikh. Namun sebenarnya saya sempat terbaca sekilas pandang daripada notis PTG, kalau tidak silap saya dibenarkan sehingga mereka dibenarkan untuk duduk sehingga 31 Julai ini. Jadi kalau itu yang betul-betul yang nanti saya akan cuba bawakan juga perkara ini. Jadi jika 31 Julai maksudnya ada lebih kurang beberapa bulan lagi untuk ni. Jadi mungkin mungkin masa tidaklah begitu mencukupi untuk mereka mencari rumah. Jadi itu sebenarnya satu side story daripada penduduk yang tidak berpuas hati dan enggan berpindah. Namun pada hari ini sebenarnya dia adalah sisi berlainan apabila saya berjaya mendapatkan penduduk yang sudah pun bersetuju untuk berpindah dan kini ada sebahagiannya ditempatkan di rumah transit di residensi Kerinci dan juga ada yang tinggal di luar KL pun sebenarnya, yang pergi menyewa dan sebagainya kerana difahamkan pemaju menyediakan duit sewa untuk mereka sekiranya mereka ingin tinggal di luar. Kalau duduk di residensi Kerinci semuanya percuma, boleh pergi ke sana percuma sebenarnya. Dan itu antara perkara yang dibawakan. Mereka bertemu dengan saya pun bertemu dengan mereka pada hari ini untuk mengetahui apakah sisi lain cerita melibatkan penduduk kampung Sungai Baru ini. Jadi berdasarkan apa yang diceritakan sebentar tadi, kalau sebelum ini mungkin ada yang tidak berpuas hati dengan pampasan dan sebagainya, saya bertemu dengan beberapa orang pemilik rumah teres pun sebenarnya di belakang. Kalau mungkin saya boleh kongsikan, flatnya mungkin ada di sebelah sini. Ada beberapa rumah teres sebenarnya di kawasan ini yang turut terjejas dan difahamkan sebenarnya daripada rumah flat itu lebih kurang 192 sudah pun bersetuju dan sebagainya. Dan rumah teres ada 30 lebih kalau tak silap yang masih lagi belum bersetuju. Jadi secara keseluruhannya sebenarnya yang bersetuju untuk dilakukan pembangunan di kawasan itu, kalau menurut apa yang saya temui tadi Encik Zulfaqar tadi, beliau mengatakan bahawa 85% sebenarnya sudah pun bersetuju untuk membangunkan kawasan tersebut dan sudah pun bersetuju untuk melakukan proses pengambilan tanah dan sebagainya. Jadi antara pembahasan yang diberitahu kepada saya, salah satunya apabila seorang ini, Encik Adam, beliau mempunyai dia rumah corner lot. Jadi anggaran semua mungkin dalam jutaan juga. Jadi beliau mendapat 6 unit kondominium yang akan dibina. Ini apa yang saya tanyakan sebenarnya. Kalau selepas ini dilakukan pembangunan, adakah penduduk-penduduk yang terjejas ini akan diarahkan untuk berpindah keluar ataupun mereka boleh duduk lagi di kampung Sungai Baru? Dan mereka mengatakan bahawa menurut apa yang ditawarkan pemaju, mereka boleh duduk di kampung Sungai Baru. Sebaliknya, apa yang dibangunkan kondominium tersebut, satu unit tu mungkin satu bangunan itu adalah untuk penduduk kampung Sungai Baru. Jadi sebenarnya mereka tidak pun keluar daripada kampung Sungai Baru tersebut. Mereka hanya mendapat rumah baru yang mungkin lebih moden, lebih canggih, lebih mahal juga mungkin. Mungkin dah adalah mungkin yang mana rumah teres yang mungkin landed house mungkin agak keberatan untuk tinggal di rumah baru kerana mereka biasalah kalau dah ada landed ni mungkin agak suka untuk kita tinggal di tempat yang bertingkat. Namun berdasarkan apa yang Encik Adam kata, beliau tidak kisah. Dia dapat 6 buah rumah kondominium jadi dengan nilai 6 juta lebih dan juga ada lagi beberapa perkiraan dan semuanya beliau membawakan juga dokumen kepada saya kerana dikatakan difahamkan sebelum ini kata hanya cakap-cakap mulut tiada dokumen, namun semuanya dibawa daripada dokumen dan memberikan banyak input kepada saya yang saya akan bawakan dalam laporan yang saya akan cuba siapkan. Kalau hari ini tak hari ini pun esok saya akan cuba siapkan sisi lain daripada laporan melibatkan penduduk di kampung Sungai Baru ini, Syaf. Baiklah, itu dia tadi perkongsian yang cukup panjang dari Ridauddin rakan setugas atas laporan yang dilakukan khusus untuk kita nak melihat fokus
tentang penduduk kampung Sungai Baru. Terima kasih sekali lagi Ridaudin atas perkongsian tersebut dan pastinya Ridaudin akan membawakan laporan penuh mengenai mungkin laporan khas yang akan dibawakan itu, dan bagi anda boleh dapatkan story penuh ataupun cerita penuh, artikel penuh ini di astraoni.com dengan tajuk di sini Ramadan yang Hibah Aidilfitri yang suram buat penduduk kampung Sungai Baru, dan pastinya perkembangan-perkembangan yang lain dan terbaru mengenai situasi yang menghimpit ataupun yang sedang berlaku pada penduduk kampung Sungai Baru ini akan kami bawakan dari masa ke semasa. Dan saya kira sekian cerita untuk waktu ini, dan dapatkan berita-berita terkini di astroawani.com dan teruskan bersama kami dalam buletin-buletin Awani yang berikutnya untuk banyak lagi perkembangan yang akan kami bawakan untuk sepanjang hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.